Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrabbilazim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalat silati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'du. Baik, insya-Allah pada petang ini, tengah hari ini kita akan live sebelum pukul 2 lah insya-Allah. Kerana saya pun ada kelas pukul 2 lagi. So kita sambung bacaan hadis kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Masih lagi pada bab yang pertama tentang ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang kedua tentang warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid darin amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan wa laysa bil-tawili wala bil-qasiri hasan al-jismi wa kana sha'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmarul lawni idza masya yatakaffa'u. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, daripada Anas katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang berketinggian sederhana, iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Yakni Nabi yang ini sebelum samalah seperti hadis yang kita bacakan pada semalam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan juga tidak juga terlalu rendah. Fizikal baginda adalah cantik. Rambut baginda tidak keriting dan tidak pula terlalu lurus. Kulit baginda sedikit kemerahan dan apabila baginda berjalan condongnya ke hadapan. Jadinya hadis ini dia hampir samalah dengan hadis yang pertama yang kita bacakan semalam. Cumanya ada terdapat pernyataan yang agak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain tentang warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana yang dijelaskan tadi, dinyatakan warna kulit Nabi ini warna kulit Nabi bukanlah berwarna merah. Namun dalam hadis yang lainlah dikatakan warna kulit Nabi bukanlah berwarna merah. Namun dalam hadis ini dinyatakan bahawa kulit baginda berwarna merah. Sebahagian ulama menolak hadis ini kerana bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang lebih sahih yang menyatakan kulit Nabi SAW berwarna putih bercahaya ataupun berwarna putih. Lafaz yang ada lafaz dalam asmarul lawni. Asmarul lawni ini kulitnya, lafaz tu tersebut dengan makna kulitnya berwarna merah, kulitnya merah. Hanya seorang perawi saja yang meriwayatkan. Hanya seorang perawi. Perawi ini boleh dikatakan sebagai orang yang meriwayatkan hadis lah. Dalam hadis ini dia ada banyak perawi-perawinya. Dalam hadis ilmu hadis dia ada banyak perawi. Yang perawi yang pertama itu tadilah Sayyidina Anas. Tapi yang ke bawahnya adalah beberapa nama ulama-ulama, para tabi'in, para sahabat, para ulama yang meriwayatkan hadis yang daripada Sayyidina Anas melalui yang dari Nabi melalui Sayyidina Anas bin Malik. Cumanya dalam hadis yang kita bacakan yang kedua tadi tu, dia hanya disebutkan kulit baginda itu sedikit kemerahan. Dan adalah ulama yang menolak hadis ini kerana dia bertentanganlah dengan hadis-hadis yang lain. Seperti mana yang kita tahu, hadis-hadis yang lain menyatakan kulit baginda Nabi SAW itu adalah putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan, bukan warna merah. Cuma dalam hadis ini disebutkan warna merah. Jadinya yang meriwayatkan hadis yang menunjukkan bahawa kulit baginda Nabi itu warna merah hanya seorang perawi sajalah daripada Anas dengan lafaz tersebut, iaitu perawi yang bernama Humaid. Humaid inilah yang meriwayatkan
hadis yang menyatakan kulit Nabi SAW berwarna merah. Hadis yang kedua yang kita baru bacakan tadi dah. Adapun perawi-perawi hadis yang lain menyatakan mereka meriwayatkan daripada Anas dengan lafaz azharul launi. Tadi itu asmarul launi. Yang ni disebutkan azharul launi, yakni putih bercahaya. Dia samalah macam hadis yang pertama tu. Hadis yang pertama tu pun disebutkan samalah azharul launi. Yakni putih bercahaya. Hadis-hadis daripada sahabat lain selain daripada Anas pula. Inilah ada sahabat-sahabat lain yang juga meriwayatkan hadis berkenaan dengan Nabi SAW tentang kulit baginda Nabi itu. Ada sahabat-sahabat lain yang menyebutkan yang menyifatkan kulit Nabi itu sebagai putih tanpa menyebutkan merah, iaitu 15 orang sahabat kesemuanya. Sahabat-sahabat lain menyebutkan warna putih lah, putih sajalah, putih bercahaya. Tidak disebutkan ada warna merah ke kemerah-merahan ke, mereka tidak sebut. Iaitu 15 orang sahabat kesemuanya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi ini juga merupakan seorang ulama yang di mana beliau ini mentahqiqkan hadis yang disusun di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin daripada Imam Al-Ghazali, yang Imam Al-Iraqi ini beliau tolong untuk meletakkan sanad-sanad ataupun sanad ni inilah sanad bukan sanad, dia punya kesahihan hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia menetapkan, dia tahqiqkan kitab tersebut. Jadinya natijahnya ditarjihkan riwayat yang menegaskan kulit Nabi SAW berwarna putih kerana lebih banyak dan lebih kuat. Jadinya kita berpegang dengan pendapat yang di mana kita mengambil riwayat yang menegaskan kulit Nabi SAW itu berwarna putih kerana lebih banyak dan lebih kuat hadisnya. Malah Imam Ibn Jauzi berterus terang menyatakan hadis di atas tidak sahih kerana bertentangan dengan semua hadis yang lain. Imam Ibn Jauzi kata hadis yang dekat atas yang nombor 2 kita bacakan sebentar tadi tu, dia tidak sahih lah. Tapi kita hormat pandangan-pandangan ulama yang lain dan kita masih lagi boleh menerima lah. Kita terima juga hadis yang disebut yang hadis yang kedua ni. Cumanya kita lebih kita lebih berpendapat bahawa kulit Nabi SAW itu berwarna putih, putih yang bercahaya. Namun sebagai ulama lagi cuba menyelaraskan antara hadis di atas dengan hadis-hadis yang lain, di mana mereka berkata maksud merah dalam hadis di atas bukanlah merah betul, tetapi kemerahan. Ada ulama yang menyatakan yang tadi kan dalam terjemahan tu dia cakap kulit baginda sedikit kemerahan. Kulit baginda sedikit kemerahan. Ada yang ulama berpendapat bukannya kulit Nabi itu berwarna merah, yang merah yang betul tu, warna merah macam ni. Bukan warna merah yang macam ni, tapi ianya hanyalah sekadar warna kemerahan. Itu ada ulama yang lebih orang kata lebih sederhana lah. Jika putih yang merah yang dimaksudkan itu adalah merah kemerahan lah, bukan merah yang warna merah betul. Dan lebih jelas lagi bermaksud merah yang bercampur putih bagi memadankan dengan hadis-hadis yang lain. Ini kalau merah yang dicampur dengan putih, jadilah putih kemerah-merahan. Itu yang sering kita dengar lah. Kulit Nabi SAW itu adalah putih kemerah-merahan. Ataupun yang lain putih bercahaya. Dan seterusnya, menurut Imam Ibnu Athir pula katanya, kulit Nabi SAW ini, kulit Nabi SAW yang terdedah kepada matahari, antaranya bahagian kulit yang terkena itu seperti muka, tengkuk dan tangan, berwarna kemerahan. Muka baginda Nabi SAW, tengkuk dan juga tangan itu berwarna putih kemerah-merahan. Adapun yang ditutupi atau dilindungi pakaian berwarna putih. Adapun yang ditutupi atau dilindungi pakaian berwarna putih. Jadinya itulah. Dan hujung hadis itu disebutkan baginda berjalan condong ke hadapan. Dengan makna hadis ini juga nak ceritakan kepada kita bahawa cara Nabi SAW itu berjalan, iaitu baginda berjalan condong ke depan. Condong ke depan ini bukan bermaksud Nabi jalan dengan kelam kabut, bukan.
Tapi condong ke hadapan ini bermaksud nantilah dia akan dikupaskanlah cara baginda Nabi SAW berjalan. Cumanya nak lebih saya mudahkan untuk kita mudah faham dulu. Cara Nabi jalan itu bukanlah jalan yang tergopoh-gapah, bukanlah jalan yang kelang kabut, tapi Nabi SAW itu jalan dengan penuh tegapnya, dengan penuh kuatnya, tanpa kita rasakan bahawa Nabi SAW itu berjalan dengan tergopoh-gapah lah. Seperti mana ada beberapa isu yang baru-baru ni timbul lah dalam sebulan 2 yang lepas. Ada seorang asatizah ni mengatakan, ustaz ni kata dia tunjuklah cara jalan Nabi SAW itu, bagaimana Nabi jalan, dan dia tunjuk itu tak sama seperti mana ulama faham tentang bagaimana cara Nabi berjalan. Dan dia jalan tu, yang ustaz tu lah jalan, dia tunjuk cara Nabi jalan tu, dia jalan laju, seolah-olah macam dikejar sesuatu dan sebagainya, kelang kabut. Itu bukanlah bagaimana Nabi SAW berjalan. Tapi kalau nak tengok bagaimana Nabi SAW berjalan ini, kita susah nak faham. Nanti akan diterangkan dalam hadis-hadis yang lain lah. Sebab Nabi SAW ada dalam satu hadis itu dikatakan, Nabi SAW ini berjalan seumpama bumi itu dilipat untuk baginda. Kita tak faham bagaimana bumi ini boleh dilipat untuk baginda, dan bagaimana baginda jalan di atas muka bumi, di atas permukaan bumi. Itu kita tak faham. Itu hanya Allah saja yang tahulah. Bagaimana untuk kita tafsirkan, untuk kita takwilkan, itu kita tidak tahu. Tapi yang jelasnya baginda kalau berjalan itu jalan yang tegap, jalan yang kuat dan mantap lah. Wallahu a'lam. Jadinya itulah antara yang kita boleh simpulkan di sini, bahawa Nabi SAW, kulit baginda Nabi itu, ada yang mengatakan bahawa kulit baginda Nabi itu putih bercahaya, dan ada juga yang mengatakan kulit baginda Nabi itu digabungkan antara putih dan di antara putih dan juga merah, ataupun di antara putih dan merah itu dengan makna putih kemerah-merahan. Itulah wallahu a'lam. Mungkin cukuplah sekadar itu sajalah perkongsian hadis yang kedua daripada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ini baru hadis yang kedua ni, hadis yang kedua dan baru siri yang ketiga lah kita punya perkongsian, dan insya-Allah kita akan berjumpa pada hari esok, insya-Allah jam 12.30 hari lah. Tadi saya lambat sikit sebab saya ada urusan dan kita mula lewat sikit lah. Dan insya-Allah kita jumpa pada hari esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.